InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أبانا. Okey tak soal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan keizinan pada malam ini untuk bertemu di dalam suasana-suasana kita berada di zaman-zaman di mana akhir untuk kebangkitan Islam, zaman yang terlalu banyak fitnah, zaman yang terlalu banyak ujian yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membina kekuatan dan kemenangan. Kita tidak akan dapat kemenangan, kebangkitan, melainkan kita diuji dengan kesusahan, kepayahan, ancaman, sama ada dalam pemikiran dan sama ada di dalam hati ataupun di dalam fizikal. Allah akan uji kita, dan bila Allah uji kita, maka pada ketika itu kita akan mendapati kita orang yang berjaya mengatasi ujian, kesusahan, kepayahan dan kita kata ancaman-ancaman tadi berjaya, alhamdulillah, kita akan mendapat kemenangan yang besar. Allah akan bagi kemenangan besar sesuai dengan ujian yang banyak, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita mulakan dengan satu syahadah, kalimah syahadah bersama-sama, insya-Allah. Kita mentajridkan syahadah kita, dengan kita meniatkan supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu kekuatan untuk kita bersama-sama beristiqamah dengan rukun-rukun syahadah dan menjauhi segala perkara yang membatalkan syahadah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Baik, pertama-tama kita syukur pada Allah lagi sekali diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama, insya-Allah pada malam ini. Sebenarnya saya berhajat untuk sama-sama berkongsi berkenaan dengan satu tajuk yang sebenarnya lama saya nak berkongsi, tetapi Allah izin perkara ini telah terhalang dengan banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku yang menyebabkan kita mendahulukan tajuk-tajuk yang lain. Tapi insya-Allah pada malam ni saya merasakan telah sampai masanya untuk kita berbincang mengenai satu tajuk, golongan yang benar dan golongan yang sesat. Golongan yang benar iaitu golongan yang mengikuti siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, golongan yang mendapat nikmat an'amta alaihim. Golongan yang mendapat nikmat itu al-Islam, al-Islam. Dan di sinilah kita ingin sama-sama menjelaskan beberapa perkara yang penting untuk kita sama-sama menjadikan sebagai panduan
inilah sebagai fikrah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikrah yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai fikrah para sahabat. Insya-Allah kita akan cuba, saya akan cuba berkongsi mungkin dalam beberapa siri berkenaan tajuk ini, iaitu berkenaan di antara sempadan yang baik dan yang buruk, antara sempadan yang al-haq dan batil. Jadi hari ini ramai orang duk tuduh macam-macam. Ada yang kata apa? Yang kata orang ni baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, maka dia melakukan bid'ah. Bid'ah tu dia kata sesat. Sesat itu dalalah. Dalalah sesat itu masuk neraka finnar. Jadi ada orang sebut pasal bid'ah. Ada orang sebut berkenaan dengan amalan-amalan yang bersifat ghaib. Ada yang menyebut tentang perkara yang kita kata, ada setengah-setengah yang mengatakan bahawa hari ini orang yang mengamalkan ajaran sesat, dia mengamalkan hadis bada'ul islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Dia kata orang yang mengamalkan ajaran sesat ini ialah orang yang mengamalkan hadis ini. Apa hadisnya? Bada'ul islamu ghariban, bermula Islam dalam keadaan dagang, kemudian Islam akan kembali dagang semula, dan beruntunglah orang yang ghuraba, orang yang sesat, maka sesat, yang asing, yang ganjil. Maka dia kata tak apalah, kita tak sama dengan orang lain, tak sama dengan majoriti. Yang pentingnya kita ni bersama Islam. Maka ada pula yang menuduh mereka yang sesat mengamalkan hadis tersebut. Jadi dikata dia menggunakan, sedangkan ghuraba itu bermakna asing. Maknanya ghuraba ni orang yang terasing. Terasing ni memang terasing sungguhlah. Maknanya kita lihat orang itu tidak beramal, tidak bertakwa, tidak ikut Quran, itu terasing. Orang yang mengikut Quran, mengikut hadis sunnah tu, dia betul-betul ikut, maka terasing. Sebab tu ada hadis, ada ayat Allah yang lain pula, wa in tuti' aksara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti majoriti orang-orang di bumi ini, manusia di bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka kamu akan menjadi sesat. Jadi kita lihat hari ini semua orang pakat cakap lah, hak ni sesat, yang ni betul, yang ni sesat betul. Kemudian dia tuduh pula, ini orang ni cerita pasal wali-wali Allah, ada orang cerita pasal awliya Allah, sebut nama Syekh Abdul Qadir Jailani, ini sesat ni, menyuruh nama-nama orang alim ni, menyuruh nama-nama. Ada yang pula kata selawat, ini orang geng-geng habaib ni yang aduk berselawat ni sesat. Ada macam-macam. Jadi kita hari ini keliru dengan tanggapan-tanggapan mereka yang tidak ada ilmu, ataupun mereka yang ada ilmu yang taklid, mengikut sahaja, yang tidak menyelidik dan belajar. Jadi akhirnya maka kita melihat ramai yang terpengaruh, terkeliru. Ada yang menggunakan gelaran saja, cukup dengan gelaran. Ini geng-geng sifat 20. Ini geng-geng tauhid 3 serangkai. Ini geng-geng ni cukup dengan kita kata gelaran-gelaran pun dah boleh menyesatkan orang. Ini pula geng-geng yang berbai'ah. Berbai'ah ni mana ada Nabi tak buat. Ada pula yang cakap macam gitu. Jadi berbagai-bagai perkara. Memang ada orang yang berbai'ah yang tidak ikut syarak, ada. Tetapi bai'ah yang syarak, janji setia yang syarak tu pun ada juga. Yang mana satu bai'ah yang harus, bai'ah yang wajib, dan bai'ah yang haram. Ada, dia ada hukum dia. Jadi akhirnya ramai yang orang bercakap je, yang ini sesat, yang ini sesat, yang ini sesat, aku je yang betul. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan memulakan dengan beberapa perkara. InsyaAllah kita harap supaya kita yang berhajat untuk bangkit bersama dengan Al-Mahdiyin, kita berhajat mudah-mudahan kita akan berada dengan fikrah yang betul. Jadi fikrah ni, betul saya sebut daripada awal lagi, fikrah ini maknanya adalah kefahaman. Fikratuna, kefahaman kami. Apa maksud kefahaman kami? Kefahaman kami itu adalah al-Islam. Jadi kefahaman kita ni al-Islam. Itu maksud fikratuna. Fikrah kami, kefahaman kami. Fikrah kita, kalau cakap apa, dia ni sefikrah dengan kita lah. Dia ni sefikrah dengan kita. Fikrah tu apa? Tolak vaksin. Tolak vaksin tu pula fikrah. Tolak vaksin bukan fikrah. Siapa yang mengambil fikrah tolak vaksin itu sebagai fikrah? Bid'ah. Bid'ah lah, mana Nabi pernah tolak vaksin? Walaupun zaman Nabi tak ada. Tapi kalau Nabi ada, tentu dia tolak vaksin. Kita sebut macam gitu pula. Jadi kita lihat hari ni ramai orang duk sesatkan orang, duk sebut. Jadi kita tak jelas.
Kita tak jelas apa dia, yang mana al-haq dan mana batil. Yang mana al-haq, mana batil. Semua tak jelas. Semua main tuduh orang, semua tak betul. Aku je betul. Saya je betul macam gitu. Jadi insya-Allah kita akan cuba bersama-sama berkongsi, menghuraikan perkara-perkara yang insya-Allah saya petik daripada beberapa kitab. Dan juga saya petik daripada beberapa tulisan dan risalah yang tulis oleh ulama-ulama yang muktabar. Yang kalau kita tengok di sini contohnya Imam Al-Ghazali rahimahullah cerita banyak tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang akidah yang betul. Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah. Begitu juga dengan Yusuf Qaradawi sendiri rahimahullah, dan meninggal dah. Begitu juga dengan karangan-karangan cantik, contohnya seperti Al-Ustaz Tok Kenali sendiri pun dia ada mengajar pengajian, dia ada nota-nota dia. Juga Syekh Ahmad Fatani daripada Nusantara ni. Kalau Malaysia contohnya Ustaz Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad Cik Din, juga ada menulis satu risalah tentang amalan-amalan yang sesat, amalan-amalan yang al-haq. Jadi kita gabungkan ulama-ulama Nusantara ni dan juga ulama-ulama yang ada di Middle East, dan juga para salafus salih yang terbelum ni kita gabungkan, dan kita tengok insya-Allah yang mana satukah al-haq dan batil. Kita jangan sebut orang sesat, melainkan kita memang pasti dia sesat. Jangan kita cakap je. Kalau tidak, kesesatan itu akan patah balik kepada orang yang menyatakan dia sesat. Jadi kita tuduh orang itu kafir, orang itu sesat, orang itu melakukan perkara yang dalalah, perkara yang batil, maka kita kena pastikan, kena tabayyun. Saya dah cuba sebut dalam kuliah duha pagi tadi. Saya apa kuliah duha, kuliah zuhur siang tadi. Dalam kuliah zuhur tu saya sebut arus jahiliyah yang digambarkan oleh para ulama kita melalui huraian daripada Quran dan hadis Nabi ialah arus kita membicarakan, mengatakan, menyatakan sama dengan lidah ataupun dengan tulisan-tulisan di WhatsApp, FB dan sebagainya, menyatakan sesuatu yang tidak benar, menyatakan fitnah, menyatakan pembohongan-pembohongan, kita pertuduhan-pertuduhan. Maka itu semua adalah termasuk arus jahiliyah. Dan arus jahiliyah inilah yang akan menyesatkan orang. Jadi kita duk sebut orang lain sesat, rupanya kita yang sesat, wa'iyyazubillah min zalik. Jadi bila kita tuduh sesuatu yang tak betul, dia akan patah balik pada kita. Jangan main-main. Terutamanya yang kita tuduh tu saudara sama Islam, orang yang beriman, orang yang ada akhlaknya, ada takwanya. Ustaz-ustaz ramai kena. Saya tengok hari ni ada ustaz-ustaz yang sengaja buat channel-channel nak membida'ahkan orang, nak menyalahkan orang, nak menyesatkan orang, ramai. Jadi akibatnya umat hari ni keliru. Atas nama kata tuduhan, kata gini dia sebut nama. Bila dia sebut nama ustaz tu, dia bila sebut nama orang tu, kemudian disalahkan orang tu, maka itu adalah satu skandal. Betul ke, salah ke yang dicakap, tetap salah. Kenapa? Dia tidak mengikut saluran yang betul. Kalau dia mengikut saluran betul, dia akan berhubung dengan orang tersebut yang digambarkan sebagai tersilap ataupun salah tadi. Betul kan? Dan orang itu degil, orang itu memang buat benda sesat yang qat'i, yang tidak ada ijtihad, tidak ada perbezaan pandangan, yang qat'i, yang betul-betul benda itu tidak ada perbezaan, bukan khilaf. Khilaf dia bukan maksiat. Kita kena faham. Bila berbeza pandangan ulama, dia tidak dikira maksiat. Itu dikira ijtihad, perbezaan pandangan. Bila sudah memang betul-betul ini bukan khilaf di kalangan ulama, bukan khilaf, bukan perbezaan di kalangan ulama, maka pada ketika itu baru kita boleh kata ini maksiat, yang ini mungkar. Kita tak boleh cakap orang tu bid'ah, orang tu dalalah, orang tu sesat, padahal pada perkara tersebut adanya ijtihad. Ulama-ulama kita ijtihad, ada ijtihadnya masing-masing, ada hujahnya. Kita kata kita je betul. Kenapa kita betul? Kerana kita ada hujah kita. Hujah tu salah belaka, padahal yang itu pun ada Quran, yang itu pun ada hadis. Maka ini maksiat. Menuduh orang sesat tanpa asas yang kuat, itu maksiat, itu mungkar. Maka bila kita menyebarkan pula, maka itu merupakan dosa yang kita akan tanggung. Dan setiap dosa yang kita buat, dia semakin banyak orang melihat, makin banyak orang membaca, makin banyak benda itu tersebar, benda maksiat dan mungkar tadi, maka lebih besar kerosakan yang dilakukan oleh mereka itu. Sebab itu Allah gambarkan dalam Quran, zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan,
kamu melihat kerosakan-kerosakan tadi disebabkan bima kasabat aydin nas, disebabkan tangan-tangan manusia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah nak memperlihatkan kejahatan mereka yang sebelumnya tadi, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan kamu patah balik pada Allah. Jadi kita lihat hari ini, sebab tu saya sebenarnya terpanggil lah, sebab ada orang minta untuk kita bincang sikit sesat apa sesat tak sesat ni. Saya bukan nak jawab tuduhan apa-apa, saya tak nak jawab apa-apa. Kalau orang kata saya sesat pun itu dia punya hal, kan. Kita tak boleh nak tutup mulut dia, tapi nak sebut kat sini kita jelaskan apa dia maksud yang al-haq dan maksud yang batil, supaya bila kita tahu yang hak yang batil ini, baru kita ada fikrah yang betul, kefahaman yang betul. Jangan kita ikut saja orang ramai. Apa ikut orang ramai, kita akan jadi orang yang sesat. Yudilluka an sabilillah, surah Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti wa in tuti' aktsara man fil ard, maka kamu ikut orang kebanyakan, ramai orang, majoriti daripada orang-orang atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, kamu akan disesatkan daripada jalan Allah. Jadi nampak, kita tak boleh ikut orang ramai, kita kena ikut apa? Prinsip. Kita kena ikut apa? Fikrah yang benar. Dan fikrah kita apa? Bertanya, apa? Kita sama fikrah? Sama fikrah? Saya tanya, fikrah tu apa? Fikrah maksudnya kita lawan ketua jin. Salah. Fikrah bukan lawan ketua jin. Fikrah apa fikrah? Fikrah kan kita tolak vaksin. Bukan. Fikrah kita bukan tolak vaksin ni, grup-grup tolak vaksin ni tak faham ni. Dia tolak vaksin. Ingat itulah benar. Seolah-olah al-haq itulah menolak vaksin. Al-haq bukan menolak vaksin. Al-haq adalah menolak segala bentuk kejahilan, kezaliman, kegelapan, yang mana dimurkai oleh Allah. Jahiliyah, zulumat, kegelapan, itu menolak kezaliman, menolak kegelapan jahiliyah, menolak taghut, syaitan. Itu mana baru betul, bukan menolak vaksin. Menolak vaksin ni hanya salah satu daripada isu semasa. Kalaulah Allah izin vaksin itu dibuat dengan SOP yang betul, dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul, tabi'in mengikut sunnah Tibbun Nabawi, mengikut juga perkara-perkara yang dibenarkan oleh syarak, maka tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kita bukan tolak vaksin. Tolak vaksin bukan fikrah kita. Tolak vaksin tu hanya sebahagian daripada apa yang berlaku isu hari ini, untuk kita mempertahankan diri kita daripada tercampak ke dalam perkara-perkara yang membinasakan. Allah melarang kita masuk dalam sesuatu yang membinasakan. Jadi hari ini banyak benda yang membinasakan. Bukan vaksin saja, dadah pun membinasakan kalau diselewengkan. Bukan saja dah, gula pasir pun membinasakan. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, gula pasir sekarang ni, gula yang kita minum tu, makan tu, jadi pun membinasakan. Kalau kita tengok hari ni kerosakan-kerosakan yang ada. Jadi bukan tolak vaksin je, kita menolak segala perkara yang bertentangan dengan al-haq, iaitu Al-Quran dan Sunnah, ataupun perkara-perkara yang menjaga Al-Quran dan Sunnah, iaitu seperti tubuh badan kita. Inna libadanika alaika haqqa, pada tubuh badan kamu ada hak. Jadi kita kena jaga tubuh badan kita. Itu perintah Allah. Jadi fikrah kita bukan fikrah tolak vaksin, bukan fikrah tolak pakatan jahat, bukan fikrah tolak manusia ke apa. Fikrah kita ialah fikratuna al-fikratul Islam, fikrah Islam. Apa maksud Islam? Islam tu bermula dengan sumbernya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita kata kita ni taifah mansurah. Habis yang sesat macam mana? Itulah kita kata tadi. Ada orang kata kita ni sama fikrah. Apa tu, tak lama lepas tu dia kata saya rasa dia sesat. Dia cakap dia sesat. Tak ada bertabayun langsung. Tak ada orang tanya dengan saya, Ustaz, begini sesat ke tak sesat? Tak ada orang tanya pun. Tiba-tiba dia kata sesat. Jadi sebab tu kita bimbang bila kita menuduh orang sesat, maka tuduhan itu akan berpatah balik kepada si penuduh. Ini bukan saya kata, ini adalah sebutan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah kita nak sama-sama pada malam ni, insya-Allah kita nak meneliti di dalam Al-Quran, meneliti dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meneliti tentang beberapa perkara yang telah pun digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini, bahawa dalam kehidupan orang Islam, orang yang nak mengikut golongan an'amta alaihim, golongan yang mendapat nikmat
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu golongan para rasul anbiya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pengikut baginda Nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an, kita tengok apa Nabi kata. Iftaraqatil yahud ala ihda aw sintain wa sab'ina firqah wa takarraqat an-nasara ala ihda aw sintain wa sab'ina firqah wa taftariqul ummati ala 73 firqah. Atau kama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis riwayat Imam Abu Daud. Apa kata Rasul? Golongan Yahudi berpecah kepada 71 dan 72. Kan? Golongan Nasrani terpecah kepada 71 dan 72. Golongan aku, umat aku pun akan terpecah kepada 73 golongan. Jadi yang sesat ni kan, yang banyak tu 73 golongan. Banyak yang ni, bukan 73 golongan ni pecah kepada 73 golongan. An Muawiyah bin Ibn Sufyan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Muawiyah. Saya baca makna sajalah, kita tak ada masa banyak. Saya cuma ada makna ni. Ketahuilah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya cuba besarkan sikit. Ketahuilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya golongan ahli kitab sebelum kita ini kan, mereka terpecah kepada 72 ataupun 73 golongan, dan golongan ini umat Islam akan berpecah kepada 73 golongan, dan golongan yang akan ke neraka 72 golongan akan ke neraka, satu aja golongan yang akan ke syurga, iaitu Nabi kata wahiyal jamaah, iaitu mereka adalah al jamaah. Itu mereka itu yang majoriti. Bila disebut jamaah ni, bukan maknanya kita mesti kata jamaah yang ada pada hari ni majoriti, bukan. Majoriti yang bersama dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mengikut Islam yang benar, akidah yang benar, yang bersama dengan amalan yang benar, akhlak yang benar. Bukan jamaah ni maknanya ramai orang. Jamaah ni maknanya yang bersama dengan Rasulullah SAW, bersama dengan para sahabatnya, dan bersama dengan apa yang dipegang oleh mereka. Itu maksud jamaah. Dalam hadis yang lain daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saya perhatikan maknanya. Yang tadi hadis riwayat Ibn Abu Daud juga, yang seterusnya dia kata, dan akan berpecah umat aku kepada 73 golongan kumpulan, semuanya akan dimasukkan neraka melainkan satu kumpulan sahaja. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah aku, wahai Rasul, siapakah mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana alai wa ashabi, iaitu aku yang berada di atasnya dan juga para sahabat-sahabat aku. Jadi maknanya kita lihat hari ini bagaimana Nabi menggambarkan kan orang yang bersama dengan sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat. Ijma' sahabat kita kata kan. Jadi maknanya sunnah sahabat, sunnah Nabi, itulah orang yang terselamat. Ini digambarkan dalam hadis dengan Imam Tirmizi, dan dalam hadis yang lain daripada Ibnu Majah sama juga kurang lebih. Maka demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, akan berpecah umat aku kepada 73 golongan kumpulan. Satu kumpulan saja akan masuk syurga, 72 kumpulan yang akan dimasukkan dalam neraka, sesat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah mereka ya Rasulullah? Siapa yang tak sesat tu? Siapa yang dapat masuk syurga itu? Nabi berkata, al-jamaah. Jadi al-jamaah ini adalah merupakan perkara yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi dan juga orang yang mengikuti sunnah Al-Quran, sunnah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu sahabat sekarang, bukan senang kita nak cakap orang ni sesat. Kalau orang tu mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kan, kalau kita tak mengikut tu lain. Jadi kita main cakap aja. Kenapa tak sama? Dia tu pro-choice. Kita ni pro anti-vaksin. Kita anti-vaksin tak sama, dia pro-choice.
Rocoh ni lain, dia boleh terima juga vaksin tu. Dia kata tak sama. Tu sesat tu. Kita nak kata sesat ni bukan sebab vaksin. Sebab tu ada ulama yang ambil vaksin. Kalau gitu ulama tu sesat lah. Tidak. Dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menggambarkan surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku. Wa anna hadza sirati mustaqiman, jalanku, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ikutlah kamu. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain yang selain daripada Islam, selain daripada yang al-haq tadi, yang ikut al-jamaah tadi. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka jalan itu akan memecahkan kamu dan membengkokkan kamu, menyelewengkan kamu daripada jalan Allah, jalannya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian Allah Subhanahu Wa Taala mewasiatkan, memerintahkan kamu supaya bertakwa. Jadi nombor satu pelajaran yang ada pada hari ini, nombor satu, jangan mudah kita menyesatkan orang. Jangan mudah kita menuduh orang ni bid'ah, orang ni sesat, orang ni kafir. Jangan mudah, kerana kita perlu buktikan kesesatannya. Kenapa? Kerana kalau kita silap bagi sesuatu statement, dia akan patah balik pada kita. Wa yazbillah min zalik. Ini kefahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya bukan qadi, saya bukan mufti yang boleh bagi fatwa, tetapi saya hanyalah seorang da'i, saya seorang yang mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana penting untuk kita merasakan bahawa bagaimana hari ini ramai orang yang berada di dalam keadaan sesat, bukan kerana dia tu mengikut jalan lain, tapi kerana dia menyesatkan orang. Bila disesatkan orang, Allah patah balik pada dia. Ini bahayanya. Ini yang dikatakan sebagai kerosakan. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kita lihat banyak kerosakan berlaku di daratan dan di lautan kerana sebab tangan-tangan manusia. Maka yang kedua ialah kita hendaklah mengatakan bahawa tidak sesat selagi kita mengikut al-jamaah. Apa maksud al-jamaah ni? Mereka yang mengikut sunnah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah Rasulullah dan mengikut apa? Mengikut apa yang dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Jadi kita lihat hari ini, kalau orang tu ikut Nabi, sunnah dia, orang itu ikut sahabat-sahabat, maka jangan senang-senang kita kata sesat. Bahaya kita cakap orang yang nak ikut sunnah ni sesat ni. Subhanallah. Dan kemudian orang yang hidup dalam keadaan berjamaah itu, orang yang hidup dalam berjamaah itu ialah mereka yang mengikut Al-Quran, mengikut siratal mustaqim. Wa anna hadza siratil mustaqim. Aku berada di atas jalan yang lurus tadi itu. Maka Nabi kata fattabi'u, Allah sebut fattabi'u, maka kamu ikutlah. Jadi kita kena ikut Al-Quran, ikut Al-Quran. Jadi apa sebab orang-orang itu boleh sesat? Antaranya sebab orang-orang itu menjadi sesat, antaranya yang pertama sekali ialah kerana dia hanya mengambil sebahagian daripada Islam. Sebahagian daripada Islam. Dia ambil sebahagian, dia tinggal yang lain. Allah gambarkan apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara menyeluruh, semua sekali, jangan sikit-sikit. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuru bi ba'd. Apakah kamu ambil beriman kepada satu bahagian daripada kitab, kamu tinggalkan sebahagian yang lain? Ini kita tengok. Ada orang dok lawan vaksin, anti vaksin, lawan vaksin, lawan sebab dia takut kesihatan dia. Tapi semayang pun tak. Semayang pun tak. Ada yang semayang, tapi semayang dia tak ambil berat.
Saya bersama-sama dengan ramai jugalah kawan-kawan kita ni, saya tak payah sebut nama lah. Bila kita bersama-sama ni, cerita pasal vaksin berapi-rapi. Sampai malam, sampai pagi, siang, subuh pagi nak bangun, saya terkejut. Nak solat jemaah pagi semayang ramai-ramai bila kita bersama-sama dalam satu building. Nak tengok, ketuk pintu, tak bangun, tak menyaut apa semua, tak merupa, tak solat subuh. Solat subuh pun tak. Tapi tentang vaksin. Tapi hentam vaksin. Tapi kata jihad, kita berjihad pada jalan Allah. Tapi solat tak jaga. Solat tak jaga. Di mana iman kita? Di mana Islam kita? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ini sesat. Sebab-sebab sesat ni antaranya ialah kerana kita hanya mengambil sebahagian daripada Islam. Kita tak ambil yang sepenuhnya. Kita ambil Islam dalam bentuk ekonomi, kita ambil Islam dalam bentuk education, kita ambil Islam dalam bentuk kesihatan. Tetapi Islam dalam bentuk akidah kita tak ambil, kita tak tahu pun. Yang mana satu sesat ni? Yang mana satu akidah yang betul, akidah yang sesat? Sebab hari ni ada orang yang sufi yang sesat. Ada orang yang syariat yang sesat. Ada orang yang silat yang sesat. Ada yang tak sesat juga ada. Yang mana satu sesat, yang mana satu tak sesat? Yang mana satu, mana satu? Jadi inilah antara perkara-perkara yang pertama sekali yang berlaku kepada Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka sesat? Kerana mereka hanya mengambil sebahagian sahaja daripada ajaran Nabi-Nabi dan Rasul mereka. Bila Rasul dia kata begini-begini, oh best dia buat. Bila Rasul kata jangan buat begini, oh tak boleh, nak kena buat. Bila Musa AS mengajak mereka, wahai umatku, marilah kita masuk ke Al-Ard Al-Muqaddasah, masuk ke Palestin. Dia kata, izhab anta wa rabbuka. Pergilah kamu Musa dengan Tuhan kamu, masuk sana, lawan. Bila kamu dah benang, baru panggil kami. Kami ni qaidin, kami nak duduk sini. Kami tak berani. Nampak? Bila dia suruh buat sesuatu, tak nak. Bila suruh kita kena bersama-sama menjaga dan sebagainya, tak nak. Kenapa? Dia hanya mengambil sebahagian, meninggalkan sebahagian. Ini orang Nasara punya sifat. Orang Nasara punya sifat. Kita tengok apa Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 14. Saya bacakan makna sajalah. Dan di antara orang-orang yang berkata bahawa kami ini adalah orang-orang Nasara, orang Nasrani, kami juga telah mengambil perjanjian setia berbai'ah dengan mereka, maka mereka pun melupakan sebahagian dari apa yang diperingatkan pada mereka dengannya. Lalu kami tanamkan permusuhan, kebencian di antara mereka sampai ke hari kiamat. Jadi kita lihat hari ini Allah gambarkan mereka yang tidak mengambil agamanya secara sepenuhnya, maka Allah SWT akan tanamkan dalam hati mereka perpecahan. Jadi kenapa berpecah? Kerana dia tak ikut Al-Quran dan Sunnah. Dia ambil sikit-sikit je, yang dia rasa okey dia ambil. Ada yang minat pakai tudung, dia pakai tudung. Oh, pakai tudung lawa lah, pasal rambut dia tak elok, rambut dia kerincing sebelah, lurus sebelah, tak elok. Kan agaknya dia pakai tudung. Kenapa pakai tudung? Wah, pakai tudung comel sikit. Dia pakai tudung. Tudung pun cantik, labuh semua sebagainya. Tapi kenapa? Sebab rupanya rambutnya ada masalah. Dia pakai tudung bukan kerana Allah, pakai tudung kerana rambut dia masalah. Bukan kerana nak menutup aurat. Dia ambil apa yang dia nak. Bila Allah perintah pula sesuatu yang lain, dia tak nak. Ini tak sesuai, aku tak boleh. Ini punca penyelewengan. Bila kita hanya mengambil Islam separuh-separuh. Kita ambil Islam sekadar yang kita nak aja. Yang tak nak, kita hold. Tak apalah, kita KIV dulu. Tak boleh. Kita kena usaha, kita kena mengambil Islam seluruh sebabnya Allah perintah. Kenapa? Kalau kita tidak mengambil Islam, maka selain daripada Islam itu adalah dalal, sesat. Apa Allah firman? Fama ba'dal haqq illa dalal. Fama za ba'dal haqq illa dalal. Maka selain daripada yang benar itu adalah dalal, sesat. Jadi yang sesat ni, bila dia ambil Islam sikit-sikit, dia ambil Islam yang dia nak, dia ambil satu je, yang dia suka je. Ini adalah antara punca-punca sebab orang itu menjadi sesat. 72 golongan tadi. Yang kedua ialah sebab kejahilan. Dia jahil, dia perasan dia dah pandai. Kenapa saya kata dia perasan dia pandai? Dia dah belajar sampai universiti.
Dah belajar sampai universiti, PhD lagi dalam bidang agama, dia rasa dia dah pandai. Sedangkan dia tak ada guru. Nanti kita tengok nanti bila saya sebut 72 golongan yang sesat tu. Antaranya mereka yang belajar dengan kitab. Antara golongan yang sesat ni, mereka yang belajar dengan kitab sahaja. Tak ada guru langsung. Apa lagi guru yang bersanad? Guru yang bertalaki, guru yang mursyid, yang ada tarbiyah, yang boleh mentarbiah dia, yang boleh mendidik dia. Lagi tak ada. Lagi tak ada. Jadi kita lihat hari ni, kan, kesesatan berlaku dengan sebab kejahilan. Ni antara sebab-sebab ni. Jahil. Kita ingat kita dah masuk universiti, aku dah belajar dah pengajian Islam, pendidikan Islam, aku agama Islam, SPM aku dapat A. Tapi rupa-rupanya dia belajar kitab aja. Dia belajar buku SPM, itulah dia belajar. Kalau sekolah agama dia belajar kitab, tu aja kitab dia belajar. Dia tak ada guru dia. Guru yang nak menegur dia, yang nak membina akhlak dia, nak membersihkan hati dia. Guru yang akan membimbing dia, tak ada. Tak ada. Maka salah satu ciri, ada banyak, ada 72 golongan tadi. Salah satunya mereka yang menggunakan akal, tahsinul akal. Mereka menggunakan, kan, kebaikan akal semata-mata belajar dengan kitab. Ada Google-nya, ada internetnya, dia belajar kat situ. Tak ada guru yang membimbing dia, yang membentuk asas dia. Tak ada. Maka akhirnya ikut akal dia. Ya, ikut akal, ikut logik je. Bila ikut logik, ikut akal, agama ni tak semuanya ada akal. Guna akal, memang akal ni salah satu yang terpenting. Tapi bukanlah kita kena akal sahaja. Kena ada panduan daripada murabbi, daripada guru kita. Yang mana murabbi itu, dia ada keikhlasan hatinya, dia ada keimanan dan takwanya, dia ada panduan dan ilmunya. Daripada ilmunya, daripada takwanya, daripada kebersihan hatinya, daripada segala akhlak yang ada padanya itu, maka dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergantungan yang sungguh kepada Allah. Maka bila ditanya soalan pada dia, dia pun fikir, minta ke Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagi panduan pada aku, ya Allah, macam mana nak jawab ni. Walaupun dia dah hebat dah, dia akan minta ke Allah. Maka bila Allah SWT memberikan dia peringatan tentang ilmu-ilmu tertentu, perkara-perkara tertentu, maka terkeluar dalam pemikiran dia, terkeluar dalam hatinya, maka pada kita dia pun cakap, pada pandangan saya macam gini, gini, dalam Quran sebut gini, dalam hadis kata gini, inilah merupakan panduan Quran. Maka kita pun dengar, oh Alhamdulillah, kita pun buat-buat, tiba-tiba daripada buat tu dapat rahmat dan barakah amal berkembang. Tiba-tiba buat-buat tu dapat kesusahan, susah sebab Allah nak uji kita. Bukan susah sebab salah nasihat guru, salah kita, nak Allah nak uji kita ni. Betul ke kita ni ikhlas, betul ke Allah nak uji. Maka bila kita sabar, kita buat, akhirnya Allah akan nampakkan kita kebenaran. Ini baru ada guru. Kalau tak ada guru, tak ada. Habis ustaz, kita dah ada pencarah dah. Pencarah dekat universiti tu banyak dah. Semua PhD janggut panjang-panjang semua, jubah panjang-panjang semua. Macam mana, tak cukup ke? Itu pencarah, bukan guru. Kalau pencarah tu bertindak sebagai murabbi, bertindak sebagai mursyid, bertindak sebagai orang yang boleh membersihkan, kita mendidik hati, menyentuh hati-hati kita tadi, itu okeylah. Tapi kalau pencarah tu pun tak pernah dididik, dia pun sendiri duduk di dalam panduan orientalis, lagilah berat. Orientalis yang jadi guru dia. Murabbi dia siapa? Orientalis, lagi berat. Tapi dia jadi mufti lah. Jangan tanya saya mufti mana pula. Dia dah jadi mufti, dia bagi fatwa, tapi guru ni orientalis rupanya. Mana murabbinya? Tak ada murabbi. Inilah antara ciri-ciri 72 golongan ni. Jadi insya-Allah saya akan sentuh nanti. Satu-satu saya akan sentuh insya-Allah perlahan-lahan. Tapi nak sebut sini, jangan kita hanya sekadar sesat tanpa kita ada asas. Kita sendiri pun tak tahu kita ni betul tak betul. Sebab kita tidak ada guru yang mendidik kita, tidak ada ilmu yang menjadi panduan kita. Yang kita dapat daripada talaki dengan guru-guru, dapat sentuhan-sentuhan hati daripada guru-guru tadi. Kan? Orang-orang yang membimbing kita ni. Nak belajar Quran pun kena ada guru. Apalagi nak belajar tentang yang lain, mesti ada guru, mesti ada panduan. Ini sebut tadi. Sebab itulah kejahilan adalah merupakan salah satu perkara yang membawa kepada kesesatan. Dan jahil ni bukan maknanya tidak ada ilmu. Jahil ni bukan maknanya tidak ada ilmu.
Ada orang ada ilmu, tetapi ilmunya tidak boleh diamalkan, tidak ada taufik, maka itu juga masih jahil lagi. Jadi ilmu dia tahu, sembahyang subuh wajib, tahu, tapi dia tak sembahyang subuh. Dia tak sembahyang subuh, dia tahu sembahyang zuhur wajib, tapi tak sembahyang zuhur. Dia tahu puasa wajib, tapi tak puasa. Maknanya dia masih jahil. Jadi jahil ni bukanlah main tak ada ilmu. Jahil ni apabila dia tidak boleh hidup bersama hidayah Allah, bersama kebenaran Allah, hidup bersama Islam, hidup bersama nurullah, nur daripada Allah, panduan daripada Allah, cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tengok, saya bincanglah syiar zuhur tadi, salah satu tanda jahil, jahiliah itu ialah apabila mereka ni ada ilmu tapi tak boleh amal. Itu jahil lagi, masih lagi jahiliah. Masih lagi jahiliah. Dan kita tak berusaha pula nak membina kekuatan kita untuk beramal. Kita masih jahiliah lagi. Jangan kita ingat kita dah okey dah. Dah pakai tanjak dah. Dah keris dah, dah boleh jadi mak kilau dah. Mak kilau tu dia ada ilmu dia ada guru dia. Dan jadi kita tengok salah satu sebab kenapa manusia ini sesat ialah kerana kejahilan. Ini faktor yang menjadikan perpecahan juga. Daripada satu tadi, Ahlu Sunnah wal Jamaah tadi, daripada Al-Jamaah menjadi 72 golongan yang sesat. Satu je, dia 73 kan? Satu saja. Jadi perpecahan yang kita maksudkan di sini ialah perpecahan daripada golongan-golongan yang Allah selamatkan. Jadi 72 itu dia berpecah kerana apa? Kerana dia mengikut golongan yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini adalah hadis-hadis yang kita bacakan tadi adalah merupakan hadis-hadis yang menjadi panduan kepada kita. Jadi pada malam ni kita nak kena mulakan hadis ni lah. Lepas tu kita akan pergi kepada yang lain-lain, insya-Allah. Baik. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan-puan, bila orang cakap orang lain sesat, jangan percaya cakap dia. Kenapa bila dia cakap dia sesat, tengok dia siapa. Dia qadi ke? Dia mufti ke? Kan? Dia ada ilmu ke? Sesat tu kat mana? Jadi ini perkara yang nombor satu. Jangan kita ikut arus. Sebab tu Allah gambarkan kepada kita supaya kita berpaling daripada perbicaraan-perbicaraan yang merosakkan. Perbicaraan yang merosakkan. Allah perintahkan kita supaya berpaling daripada itu. Kan, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, saya nak bacakan sekali lagi ayat yang telah saya bacakan siang tadi, zuhur tadi, bagaimana Allah memerintahkan kita supaya kita jangan membenarkan kan kata-kata perbicaraan yang buruk itu, yang kita dengar itu kita ambil kan. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 55, wa iza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum la nabtaghil jahilin. Ini surah Al-Qasas ayat 55. Ini jahiliyah ni. Kita ni hari ni kita rasa kan, kita rasa semua yang kita dengar dalam internet, dengar dalam FB, dengar dalam mesej, semuanya betul dan kemudian kita forwardkan ke orang, sedangkan itu fitnah. Semua yang kita dengar itu kita ambil betul, sedangkan itu pembohongan. Kita tidak dapatkan penjelasan dan tabayyun. Apa Allah perintah kita orang beriman ni? Wa iza sami'u lawa a'radu anhu. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, perkataan yang fitnah, rosak, maka mereka berpaling daripadanya. Jadi Allah perintah kita orang beriman, bila dengar benda-benda yang fitnah, bukan kita respon ke, lawan ke, kita forwardkan ke orang ke, kita hurai pula bagi tambah lagi minyak kat situ ke, bagi bakar lebih besar. Allah perintah apa? Allah perintah kita berpaling. A'radu anhu. Allah perintahkan kita berpaling sambil berkata wa qalu lana a'maluna walakum a'malukum. Kita cakap kami dengan amal kami, kamu dengan amal kamu. Kamu nak fitnah orang, kamu punya hal lah. Kamu nak ngumpat orang, kamu punya hal. Kamu nak rosakkan, pecahkan orang, kamu punya hal. Kami ada amal kami nak pelihara diri kami daripada perkara yang merosakkan itu. Maka salamun alaikum, kata Allah, kamu tinggalkan dia.
Maka bila kita menerima mesej yang tak betul, fitnah yang tak betul, terutamanya perkara berkenaan kebaikan, orang diselewengkan perkataannya sebagainya, maka Allah perintahkan kita supaya kita berpaling. Jangan tengok, buang, delete. Ini tambahan lagi orang yang suka fitnah-fitnah orang ni. Sesat sana, sesat sini, sesat. Yang cakap ni ustaz-ustaz. Atau yang namanya seperti ustaz. Ada doktor lagi. So Allah ajar kita apa? Kalau kita cakap kesesatan orang, fitnah orang, bid'ahkan orang, kafirkan orang, sesatkan orang, a'radu anhu. Kamu berpaling daripadanya. Wa qalu lana a'maluna, kata kami dengan amal kami, tak apalah, kami tak nak tahulah benda-benda tak elok ni. Walakum a'malukum, dan kamu dengan amal kamu. Salamun alaikum, assalamualaikum. Tinggalkan dia. La nabtaghi jahilin, kami tidak akan ikut, kami tidak akan berdamping, kami tidak akan dekat dengan orang-orang yang jahilin. Jahil, orang yang jahil, orang yang dalam jahiliyah, kerana dia hidup dengan perkataan-perkataan yang rosak. Bila hidup dengan perkataan yang rosak itu, maka dia hidup dengan jahiliyah. Maka kami berpaling, tak mudah. Nabi tak suruh jawab, Allah tak suruh jawab. Ni suratul Qasas ayat 55. Allah tak suruh jawab. Apabila gini-gini, kita jawab, tak habis-habis jawapannya. Lepas satu, lepas dua, lepas satu ada dua, lepas dua ada tiga, lepas tiga empat, itu kaedahnya. Jadi sebab tu kita elakkan benda-benda yang boleh membawa kepada fitnah. Kerana itu adalah merupakan jahiliyah dalam akhlak. Jahiliyah dalam akhlak. Akhlak yang terputus dengan iman. Akhlak yang terputus dengan Allah. Akhlak yang terputus dengan Islam. Kerana orang yang mahu memfitnah, mengumpat orang lain tadi itu, mereka hanya berfikir tentang bagaimana nak memperkenalkan orang tadi. Sebab tu Allah perintah apa? Berpaling daripada mereka. Dan sebut amal kami, amal kami, amal kamu, amal kamu. Tak payah. Orang yang macam ini, dia akan terselamat daripada fitnah tadi. Ini saya dah sebut siang tadi, Zuhur tadi sebut. Cuba tengok balik kuliah Zuhur tadi. Bagaimana arus jahiliyah itu, salah satunya ialah dalam bercakap, berbicara, dalam mesej. Kalau kita sekarang ni mesej lah. Ada WhatsApp-nya, ada apa, macam-macam. Baik. Maka untuk itu, kalau kita tidak meninggalkan perkara-perkara tersebut, maka kita akan berada dalam kerosakan. Itu ayat yang saya baca tadi, surah Ar-Rum. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kita ingat tak apa. Saya jawab, kita fitnah. Ni ada satu fitnah, kita pun sebarkan kepada orang lain. Kita tambah pula. Siapa bagaimana siapa apa dia kita pula nak tambah-tambah lagi dalam media sosial kita. Maka kita ingat tak apa, kita forward kat orang lain pula supaya benda tu berjalan sehingga tertutup kebaikan orang yang kita fitnah tadi. Padahal mungkin adalah kesalahan agaknya, mungkin adalah kesilapan agaknya, kan? Tapi yang kebaikan yang banyak hilang semua. Hilang. Kenapa? Fitnah yang sikit tadi. Dan sebab itulah di sini kita lihat bagaimana akan berlaku kerosakan. Kita tak mau terlibat dengan ni. Siapa yang bersama-sama dengan Taifah Mansurah, mereka yang bersama-sama dengan Al-Mahdiyin, tak nak terlibat dengan fitnah-fitnah yang ada, huru-hara yang ada pada hari ini yang ditimbulkan oleh sistem tadi. Baru nak masuk bab. Apa dah ni? Baru nak masuk tajuk. Tajuk ni apa? Siapa 72 golongan tu? Baru kita bila faham tajuk golongan yang sesat ni, yang kita petik daripada karangan-karangan para ulama yang muktabar, maka baru kita faham, ini rupanya sesat. Dan saya membacakan dan saya menguraikan, saya cuba berkongsi apa yang saya nak kongsikan tentang 72 golongan sesat, bukan supaya kita menyesatkan orang. Dia bukan. Engkau sesat lah, bukan. Nombor satu, untuk kita bermuhasabah. Kalaulah apa yang kita sebut ni ada kat kita, itu nombor satu. Bukan untuk kita sesatkan orang ni. Engkau ni bid'ah lah, engkau ni sesat lah. Bukan. Kita akan jadi macam golongan yang tadi tu. Jadi tujuan kita belajar, kita tahu yang mana 72 golongan ni, satu-satu kita tengok nanti, kan? Dan sebab tu saya sebut ni siri pertama, satu-satu dia panjang. Maka supaya apa? Supaya kita pertama muhasabah, tengok aku ni ada tak benda tu.
Aku ada tak benda tu? Kalau ada, kita pun istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita betulkan balik. Nombor satu. Yang kedua, supaya kita betulkan amal kita, jangan berdasarkan kepada fahaman pegangan yang sesat tadi. Kita betulkan semula. Jangan ikutlah benda sesat. Kita dah tahu benda tu sesat. Yang ketiga, tengok anak keluarga kita, tengok keliling kalangan kita, ahli kita, sahabat kita. Kalau ada, kita bersama-sama baiki. Tarbiyah sama-sama, bukan kita nak diri kita sahaja. Jadi dalam rangka dakwah dan tarbiyah, bukan dalam rangka nak jadi qadi. Lepas ni aku dah tahu dah ni, oh ni sesat ni. Oh kita pun cakap, oh kau sesat ni, kau sesat ni. Kita pun cakap, oh tu sesat. Walaupun dia sesat, kita jangan cakap dia sesat. Kita dakwah kat dia, bimbing dia, tarbiyah dia, tazkirah kat dia. Jangan bising-bising kat orang lain, dia sesat, dia sesat, dia sesat, dia sesat. Jangan. Itu perkara yang dibuat oleh orang yang pembid'ah orang. Yang ada pada hari ini fitnah, iaitu dia hanya suka menyalahkan orang, membid'ahkan orang, memfitnahkan orang, menyesatkan orang. Dia kata orang tu sesat-sesat, dan kemudian dia kata orang tu kafir, kemudian orang tu masuk neraka, kemudian orang tu boleh dibunuh. Ini berlaku kepada salafi takfiri, orang-orang yang mengatakan dirinya salafi, salafus salih, kemudian dia mengkafirkan orang. Salafi takfiri, dia mengkafirkan orang. Ramai ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada di Iraq dibunuh atas nama mereka ni buat bid'ah. Mereka buat bid'ah, sesat masuk neraka ni kafir, maka dia dibunuh. Ini berlaku. Jadi kita tak nak benda tu. Kita nak kepahaman ni supaya kita melihat diri kita, baiki diri kita. Kemudian kalau ada ahli keluarga kita, saudara kita yang kita boleh baiki, maka kita pun cuba tolong, bagi terangan sikit, elok-elok dakwah kat dia, bantu dia supaya dia faham. Mudah-mudahan dia akan mengikut jalan yang satu golongan yang selamat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita akan sentuh beberapa tajuk. Yang pertama ialah berkenaan dengan ajaran sesat. Yang pertama kita akan cerita tentang siapa dia ajaran sesat. Ajaran sesat, dan kemudian kita akan nombor dua, kita akan cerita pula tentang siapa yang beramal dengan amalan sesat. Amalan-amalan yang sesat. Maknanya yang pertama ajaran, kefahaman, termasuk salafi yang sesat. Ada salafi yang sesat. Ada juga di kalangan sunni, ataupun kita kata tasawuf yang sesat. Ada. Kemudian kita akan tengok pada perkara-perkara yang menyalahi adat, perkara yang nampak ajaib. Ini maunah ni, ini karamah ni, ini satu luar biasa ni, tetapi sesat. Dalam rawatan kita, di dalam apa semua ada sesat. Kita akan tengok perkara-perkara yang menyalahi adat yang sesat. Dan kemudian kita akan melihat juga perkara luar biasa yang diberikan kepada orang beriman. Bagaimana pula perkara luar biasa yang orang beriman dapat. Jadi tak sesat. Orang beriman ada perkara yang luar biasa. Contohnya karamah. Karamah. Apa dia karamah ni? Apa dia ma'unah ini? Pertolongan Allah. Jadi kita akan bincang tajuk-tajuk itulah. Dan kemudian kita akan lihat juga perkara-perkara luar biasa yang menyesatkan. Contohnya bomo jumpa orang, jumpa ustaz ni. Setiap kali jumpa okey je. Jadi bagaimana dia boleh menjadi istidraj dan boleh menjadi sesat. Jadi ada beberapa tajuk yang kita akan tengok. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kita panduan untuk menjadi orang yang tidak sesat. Bukannya hanya kita kata apa? Kita kata orang awak sesat. Bukan. Tapi nak tengok diri kita. Baik, yang pertama sekali saya nak menyebut apakah maksud ajaran sesat. Apakah maksud ajaran sesat? Jadi kita kena tengok balik. Jadi ajaran sesat ini ada ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Jadi bukan ilmu saja, amal pun sama. Yang menyesatkan akidah, syariat dan akhlak seseorang Muslim. Jadi apa sahaja ilmu dan amal yang menyesatkan akidah dan syariat dan akhlak. Tiga benda. Akidah, syariat ni adalah ibadah, dan juga yang bersangkutan dengan akhlak seseorang Muslim. Sama ada melalui lidah, anggota dan hatinya. Pada semua tempat, pada setiap waktu dan keadaan. Jadi yang pertama kali sesat ini ialah apabila akidah kita, syariat kita, akhlak kita ini menyalahi apa yang sepatutnya, iaitu Quran dan Sunnah tadi. Sama ada melalui lidah kita cakap dengan anggota, ataupun di dalam hati kita.
Ni kita kena tengok. Benda sesat ni dia boleh datang dengan ilmu dan dengan amal. Jadi ilmu pun boleh sesat, amal pun boleh sesat. Jadi kita kena perhatikan. Dan apakah natijah daripada sesat? Bila seorang itu mengamalkan sesuatu, ilmu yang kepahaman yang sesat ataupun amal yang sesat, maka jadilah orang itu yang pertama murtad. Dia boleh jadi murtad. Ataupun yang kedua, dia menjadi munafik. Nampak Islam luarnya tapi dalamnya tak beriman. Ataupun dia menjadi zalim. Gelap, hidup dalam keadaan menzalimkan diri, mensyirikkan Allah. Hidup dalam keadaan mensyirikkan Allah, zalim. Dan juga ada juga boleh menjadi orang yang fasik. Orang yang fasiknya hidup bersama dosa. Jadi nak ringkaskan sini, segala yang berbentuk kufur dan maksiat bagi setiap orang Islam, apabila disebut sesat, dia bermaksud dia menyentuh kerosakan akidah, kerosakan syariat dan akhlak. Ini kita kena faham 3 perkara ni. Dan 3 perkara ni, sesat ni boleh jadi dengan 3 sebab. Yang pertama dengan lidah. Cukup dengan lidah cakap pun dah boleh sesat. Yang kedua dengan perbuatan. Yang ketiga dengan qasad, dengan hati. Jadi sesat ni memang suatu yang boleh berlaku. Nanti kita akan pergi detail nanti. Kita akan tengok apa maksud dia. Kemudian di sinilah dosa orang yang murtad, dosa orang yang beramal dengan amalan murtad ataupun orang etikat dengan etikat murtad tidak akan diampunkan oleh Allah. Jadi dosa sebab sesat ni bila jadi murtad, maka dia tidak akan Allah ampunkan, kecuali dia kembali balik kepada Islam, mengucap 2 kalimah syahadah, minta ampun pada Allah, dia berdoa minta ampun pada Allah dan menyesal, dan dia mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ajaran sesat yang membawa kepada murtad, Allah tak ampunkan. Mati dia dalam keadaan murtad, Allah tak ampunkan sampai bila-bila. Ini dosa orang yang keluar Islam. Kecuali sebelum mati dia bertaubat. Macam mana bertaubat? Dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia masuk semula Islam. Ini yang murtad. Mengucap kalimah syahadah dan dengan taubat nasuhah yang sebenar-benarnya. Jadi ini kita faham. Jadi sebab murtad ni, sebab sesat ni, dia boleh menjadi orang tu murtad, dia boleh menjadikan orang itu munafik, dia boleh menjadikan orang itu zalim, dan boleh menjadikan orang itu fasik. Empat ni semuanya dosa belaka. Dosa paling besar, murtad. Murtad dia kena mengucap 2 kalimah syahadah semula. Dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, baru Allah terima. Kalau dia sekadar kita kata main-main gitu, tak, Allah tak terima. Baik, apa maksud sesat melalui perkataan? Kita tengok satu-satu. Tengok, saya ni ulang kaji lah. Saya tahu ramai yang dah tahu dah ni kan. Saya cuma bawa tajuk ni sebab ramai lagi yang tak tahu. Ramai di kalangan kita yang tak tahu. Sesat melalui perkataan, segala ucapan, segala perkataan, segala kalimah, segala ayat yang memberi faham dengan kalimah-kalimah itu, ayat-ayat itu yang diucapkan itu tersasar daripada qawaid syariah, yang tersasar daripada Islam, tersasar daripada akidah yang benar. Cakap aja, bukannya buat lagi, cakap. Perkara begini berlaku ketika bercakap biasa, ketika marah, ketika bergurau. Tetapi apabila ada di situ perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah, dengan cakap sahaja. Ataupun juga boleh jadi dalam bentuk jampi serapah. Kita baca jampi serapah. Rupa-rupanya dalam jampi serapah tu ada benda yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ada pula dalam jampi serapah itu, kita menyebut tentang ada kuasa lain. Ada kuasa lain yang boleh menyembuhkan, yang boleh memberikan keselamatan, kesihatan. Ada pula kita sebut. Maka inilah antara perkara yang diamalkan oleh mereka yang fasik, mereka yang jahil, yang diambil daripada orang-orang kafir, orang yang munafik, orang yang zalim, fasik, yang telah dikenal seperti kahin, araf, munajjim, ataupun sami-sami, ataupun padri-padri, ataupun rahib-rahib. Sebab itu saya sebut kat sini, ada di kalangan amalan orang Melayu kita, dan ada di kalangan orang Melayu kita hari ini yang apa? Yang mengamalkan ajaran-ajaran daripada Buddha contohnya.
Ada kadang-kadang disebut Budi itu Buddha. Ada ajaran-ajaran daripada Hindu. Ada ajaran-ajaran daripada Kristian. Jadi bila kita mengamalkan perkataan-perkataan yang membawa kepada syirik itu, walaupun kita kata benda tu macam biasa, tak ada apa, dia boleh menyebabkan kita keluar Islam. Jadi orang jahil. Jadi sebab tu segala jampi, segala mentera, segala perkara-perkara yang melibatkan doa terutamanya, contohnya, maka kita kena berhati-hati kerana dengan perkataan dia boleh menyebabkan murtad. Dengan perkataan juga boleh menyebabkan murtad. Ataupun kita bergurau senda. Kristian ni bagus juga kan? Cuba gitu kan. Kristian ni lebih baik daripada Islam. Kita bergurau senda. Sebab perkataan-perkataan yang boleh membatalkan akidah kita, wa'yazubillah min zalik. Kita sebut benda-benda yang macam itu. Jadi sebab tu hari ni dalam TV, dalam movie, banyak perkataan-perkataan yang bersifat syirik, mensyirikkan Allah. Banyak. Kalau kita teliti sungguh-sungguh, syirik ni. Ini keluar Islam ni. Disebut. Kadang-kadang dibuat lawak jenaka. Juga boleh menyebabkan terbatal syahadah, murtad. Ini baru sesat betul. Sesat dengan perkataan. Contohnya dia kata dipuja, dia apa sebagainya, ada benda lain daripada Allah yang boleh menyembuhkan. Itu sesat. Seorang doktor memberi rawatan kepada pesakit. Doktor bagi rawatan kepada pesakit, yang mana ketika doktor itu memberi rawatan kepada pesakit, tiba-tiba dia kata, wahai pakcik kena makan ubat. Kalau pakcik tak makan ubat, nanti pakcik tak sembuh. Pakcik kena makan ubat ya, ubat ni lah menyembuhkan. Maka pada ketika itu, apabila dia menyatakan ubat yang menyembuhkan, maka sesatlah dia. Wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Ubat menyembuhkan, sesat. Ini perkataan aja, kita kata biasa je. Tak apa, betul lah tu. Itu hukum adat. Jadi nak sebut kat sini kan, kita nak kena faham ni hukum adat apa, hukum syarak apa, kita kena faham tu. Nanti insya-Allah kita akan sampai. Tapi maknanya dengan perkataan, kita tak perasan. Kita minum air, haus, kita minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bismillah. Minum air. Tiba-tiba kita kata ada air ni menghilangkan haus. Kita kata je, bestnya air ni hilang haus. Sesat tak? Boleh membawa pada kesesatan. Kalau kita cakap dengan jelas, lagilah air ni menghilangkan haus kita, lagi sesat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan air yang menghilangkan haus. Yang menghilangkan haus Allah. Habis air ni apa? Air ni sebagai sebab aja. Dan tak semestinya dengan air kita boleh hilang haus. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak perasan tu. Ingat tak apa, ada. Kadang-kadang dengan sebab lidah kita boleh menjadi sesat. Wa'iyazbillah min zalik. Kita kena hati-hati. Bab qada qadar lagi lah. Sebab tu kita kena belajar, kena ada kelas, kena belajar, tanya. Sebab tu kena ada murabbi, kena ada guru, kita boleh tanya. Kalau baca tak nampak. Tak nampak. Baik. Jadi segala kalimah, segala ayat, segala jampi daripada ulama Islam yang ahli pada babnya, walaupun ada dalam apa bahasa sekalipun, tidak termasuk dalam bab ini. Maknanya kalau kalimah-kalimah jampi, ayat-ayat Quran, kalimah-kalimah yang dibawa oleh para ulama kita, banyak orang yang alim, orang yang akidahnya benar, bila dibagi kat kita doa-doa, ayat-ayat tadi, itu tak termasuklah. Jadi jampi mentera ni yang dibuat oleh orang tak ada ilmu ni, orang tak faham akidah ni. Apa dia panggil? Jembalang tanah, jembalang air ke angin ke apa kan. Jadi kita sebut kat sini benda yang bersangkut paut dengan sesat dengan sebab dengan perkataan. Ini nombor satu. Kedua, sesat dengan sebab perbuatan. Sebab
Perbuatan kita boleh menjadi sesat. Wa iyyazubillah min zalik. Apa maksud dia? Perlakuan dan perbuatan seorang Muslim menyerupai sama seperti orang-orang kafir dalam ubudiyahnya, dalam ibadahnya, dalam hidup hariannya, melanggar segala hukum syarak. Sama ada yang wajib, haram, yang dibuat dengan sengaja. Jadi kita buat sesuatu, kan, perbuatan, perlakuan, terutamanya dalam menyerupai yang bukan Islam. Dalam ubudiyahnya, dalam ubudiyah dia. Contohnya Kristian dia ada buat macam salib, kan? Salib tu. Kita pun ikut dia buat macam salib tu. Saja je buat. Tak ada apa-apa main-main. Kita kata sedangkan itu adalah ibadah dia. Ibadah dia kepada siapa? Kepada Jesus, kepada Nabi Isa. Dia mensyirikkan Allah. Kan dia buat tangan dia gitu-gitu tu kan, garis-garis tu kan, buat lambang salibnya. To God, kan, to the Son of the God and to the Holy Ghost. Kita pun buat sama itu, buat. Wa iyyazubillah min zalik, boleh menjadi murtad dalam ibadah, dalam ubudiyah, melanggar segala hukum syarak. Jadi perbuatan pun kena hati-hati. Sebab tu kita pakai pakaian kita pun kita kena jaga-jaga. Jangan sampai pakaian itu menyesatkan. Contohnya dekat pakaian kita tu ada logo-logo, ada lambang-lambang agama orang lain, penyembahan orang lain. Kita kena buang, jangan pakai. Kita bimbang kita boleh menjadi sesat, dan orang yang tengok, orang tu pun setuju dengan kita, dia jadi sesat juga. Contohnya sekarang ni kadang-kadang ada pakaian-pakaian yang berlogo, berlambangkan menyembah syaitan. Yang menyembah syaitan. Ada lukisan-lukisan menyembah syaitan. Jadi jangan pakai. Kerana dia boleh menyebabkan kita menjadi sesat. Kenapa? Kan bila kita pakai, mungkin hati kita rasa ini baju-baju yang atau logo-logo yang baik. Ataupun orang lain nampak kita pakai, tengah semayang pula ada pula gambar apa dipanggil, kepala kambing tu. Gambar kepala kambing hitam. Tu logo-logo satanic worshipper. Jangan pakai. Ataupun logo Kristian, ada logo salib dekat badan kita, jangan pakai, tak boleh. Itu antara perbuatan-perbuatan yang boleh menyesatkan. Jangan pakai pakaian yang soleh, yang baik, pakaian yang menutup aurat, yang tidak ada pula padanya logo-logo dan lambang-lambang. Ini kita nak kena tengok. Kemudian yang ketiga, sesat melalui hati pula. Hati pun boleh sesat juga. Hati pun boleh sesat juga. Gambar mata satu, samalah tu. Maksudnya segala bentuk gambar yang melambangkan agama, yang melambangkan syaitan, melambangkan benda tak elok, jangan pakai. Kalau ada lah kat kita sekarang, buang. Jadikan kain buruk tempat kita lap kaki. Saya nak kata, buat yang macam itu. Jangan pakai. Walaupun mahal baju tu. Walaupun baju tu sedap pakai. Walaupun tu baju tu orang yang baik bagi kita, kita suka kat orang tu, kita nak ingat dia, jangan buang. Kerana dia boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah. Pakai terbalik, tak payah terbalik, buang je. Kenapa nak terbalik? Kan, benda yang ada syubhat. Yang ada syubhat. Kita takut kita pakai tu, kita rasa kita bersama dengan dia. Baik. Jadi kemudian yang ketiga ialah sesat melalui hati. Sesat melalui hati. Maknanya apa? Qasad kita, niat kita, iradah kita, kehendak kita jahat. Iradah kita, kehendak kita ataupun niat kita, qasad kita itu jahat, timbul dalam hati kita, yang tersasar daripada qawaid syar'iyah, yang tersasar daripada hukum-hukum syarak, yang mana hanya pelaku itu yang tahu. Sesat syariat semata-mata yang tidak ada hubung kait dengan akidah hanya menyebabkan dosa besar. Yang tidak ada hubungan kait dengan akidah, kalau kita sesat, contohnya kita tengok zina, orang berzina, kita suka dengan orang berzina, hati kita kata, best juga hati kita, orang lain tak tahu ni. Best juga hati kita suka kat maksiat. Ini sakut pot dengan syariat.
Yang itu dosa. Dosa hati. Ataupun kita melihat seorang tu, kita nampak dia, kita tak suka dia, kita pun niat jahat kat dia. Niat jahat kat dia, biar mampus engkau. Macam tu. Dalam hati, orang lain tak tahu. Dosa. Kalau kita kata kat dia kan, kita doa pula kat dia, biar mampus engkau. Macam tu kan. Biar mampus engkau. Ataupun biar engkau accident lepas ni. Niat hati dia. Itu dosa hati. Hasad, dosa hati. Simpan dendam, dosa hati. Ini semua dosa hati. Kalau bersangkut dengan syariat, itu dosa. Tetapi apabila dia melibatkan akidah dan juga melibatkan akhlak, melibatkan akidah, maka dia akan boleh membawa kepada keluar Islam. Jangan main-main. Tiba-tiba hati kita iktiraf ada Tuhan lain yang boleh jawab doa. Padri baca doa, kita pun angkat tangan, amin, amin. Hati kita pula kata boleh terima doa ni, Jesus ni boleh terima doa. Itu murtad keluar Islam. Ada Tuhan lain yang boleh bagi doa, boleh kabulkan doa. Murtad. Ini kasat aja. Kan? Kasat aja. Jadi sebab itulah menjadi tanggungjawab kepada kita orang beriman, untuk kita memelihara diri kita daripada jatuh kepada sesat. Jatuh kepada sesat akidahnya, syariatnya dan akhlaknya, sehingga boleh menjadi murtad wa iyazbillah min zalik. Ini wajib. Jaga diri kita daripada sesat ni wajib. Sebab tu hari ni jangan kita tuduh orang sesat, kita pun tak jaga kesesatan dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam lidah kita, dalam perkataan kita, perbuatan kita. Sedangkan orang beriman dia jaga diri dia daripada kesesatan. Contohnya perkara yang perlu dibuat, tanggungjawab kita seorang suami wajib mencegah isterinya daripada murtad, isterinya, anak-anaknya. Menjadi tanggungjawab seorang ibu bapa mencegah anak-anak daripada murtad. Ibu bapa wajib jaga anak-anak daripada murtad. Bukan sunat, wajib. Kena jaga, jangan sampai anak murtad. Kita kena jaga di bawah tanggungjawab kita. Isteri, suaminya tanggungjawab daripada murtad. Menjadi tanggungjawab pada setiap wali, ini pemimpin, penguasa yang beragama Islam, untuk mencegah orang-orang Islam di bawah jagaannya daripada murtad. Jadi hukum orang murtad di Malaysia ni, hukum orang murtad di Malaysia ni, orang Islam murtad di Malaysia ni, pemimpin bertanggungjawab. Yang namanya Perdana Menteri sampai ke menteri-menteri, sampailah kepada siapa yang berkuasa. Yang paling tinggi sekali yang bertanggungjawab, lagi ramai yang murtad di Malaysia ni, yang besar sekali ialah yang di Pertuan Agong. Kemudian sultan-sultan yang berada di negeri-negeri, kalau ada seorang pun murtad dalam negeri itu, dia bertanggungjawab. Majlis raja-raja, lagi besar tanggungjawab semua sekali. Ini yang paling besar ni. Jadi kehormatan yang diberikan, kekuasaan yang diberikan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua pemimpin-pemimpin, berlaku sesat akidahnya, murtad orang tersebut, maka Allah akan mempertanggungjawabkan kepada semua sekali. Semua pemimpin. Semua pemimpin. Jangan main-main. Ingat, boleh terima gaji besar-besar, kita dah okey dah. Boleh dapat projek besar-besar, okey dah. Tender sana, tender sini. Dapat kontrol sana, dapat kontrol sini. Juta tanah kita boleh ambil. Boleh kuasa sana, kuasa sini. Tiba-tiba ada yang murtad, ada yang sesat. Semua itu di bawah tanggungjawab pemimpin-pemimpin. Maka pemimpin-pemimpin jangan rasa dia akan selamat, kecuali dia telah berusaha dengan maksima apa yang sepatutnya. Jadi menjadi tanggungjawab pemerintah Islam mencegah rakyatnya yang beragama Islam menjadi murtad dengan mewujudkan undang-undang riddah, undang-undang murtad ke atas rakyatnya. Jadi kena ada undang-undang riddah. Jadi hari ini tak ada.
Jadi sebab itulah nak gambarkan kat sini, semua itu adalah merupakan tanggungjawab. Jangan ingat senang nak lepas. Kat dunia semua ada. Duit banyak, tanah banyak, kan, tanggungjawab ni kita kata glamour, popular, orang sanjung kita pergi sana, kapet merah, pergi sini kapet merah, kapet kuning, semua jenis kapet ada. Tetapi pada macam sama, ramai yang murtad, ramai yang sesat, ramai yang tak beribadah, ramai yang menjauhkan daripada Allah. Semua, setiap rakyat, bayangkan kalau ada satu negara ada 32 juta rakyat, kan, kalau seorang sesat, setiap yang sesat tu akan dihukum, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas pemimpin-pemimpin. Ni jangan dekat cebok nak jadi ketua je. Ingat nak jadi ketua supaya boleh dapat projek banyak, boleh dapat macam-macam, tapi rupa-rupanya semua perkara-perkara yang ada itu ditanggungjawab dia. Allah akan tanya, jangan main-main. Allah akan tanya. Sebab tu saya berdoa supaya Tuanku Sultan, semua Tuanku Sultan mendapat rahmat dan hidayah Allah untuk membetulkan semula perjalanan rakyat yang hidup dalam keadaan kesesatan. Kita berdoa supaya Tuanku Sultan semua baginda akan mendapat rahmat Allah dan diberikan kekuatan untuk sama-sama membina kekuatan umat semula. Kerana Allah akan tanya setiap satu. Setiap satu Allah akan tanya. Setiap satu sen Allah akan tanya. Itu satu sen yang kita dapat, yang kita boleh, yang kita berniaga, yang kita dapat daripada kedudukan kita. Allah akan tanya juga siapa yang murtad. Berapa ramai tak semayang? Berapa ramai tak semayang? Semua dosa itu akan turun kepada Tuanku Sultan. Ada dosa keringnya. Pergi main bola, seronok, bola sepak, menang. Tetapi satu stadium tak semayang. Yang semayang mungkin sikit-sikit je. Jadi setiap dosa tak semayang, orang yang tak semayang memang dosa dah. Tapi orang yang bertanggungjawab akan lebih juga berdosa. Dosa kering kita panggil. Dosa kering. Tak cukup dengan Fatihah seorang dua bagi, tak cukup. Kenapa? Kena betulkan sistem supaya rakyat dapat dakwah, dapat tarbiyah. Saya nasihat daripada hati saya yang rendah diri, sekadar untuk menyampaikan apa yang Allah perintahkan, supaya tidak akan diazab oleh Allah. Supaya tidak akan diazab oleh Allah. Tak kira lah siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan. Jadi sebab tu ini tajuk di bawah tajuk kesesatan ni. Di tajuk kesesatan ni kita berbangga dengan apa yang ada pada kita. Rupanya dosa kita lebih banyak daripada kebanggaan kita. Jadi sebab itulah digambarkan umat-umat lain banyak pecah kepada 72, 71. Umat Rasul SAW pecah kepada 73. Yang sesat dalam akidah, syariat dan dalam akhlak. Yang jadi murtad, yang jadi murtad punya adalah merupakan satu puak saja yang akan tidak murtad, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dalam akidah ini saya ingin menyebut sekali lagi pada malam ini bahawa aliran akidah yang ada pada kita ialah akidah daripada Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini dua yang kita ambil sebagai pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan pakai-pakai pandai-pandai kita belajar, kita pandai-pandai buat sendiri. Kita ada kita punya sanadnya, kita ada kita punya alirannya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita kena ikut yang tu, bukan yang lain. Kemudian dari sudut syariat pula, mazhab-mazhab kita adalah mazhab daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, alirannya ialah Imam Asy-Syafi'i. Ada juga imam lain, jangan kata Syafi'i aja. Kita ada Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Ini 4 imam yang besar. Ada orang kata kenapa nak ikut mazhab? Kalau kita berkuasa, kita berkemampuan, kita terror, dah hafal semua Quran, dah hafal semua hadis sampai peringkat, dah sampai kita sampai peringkat imam mujtahid, kita boleh buat ijtihad kita sendiri, imam ijtihad yang mutlak. Tak apalah kita nak ikut kepala kita sendiri. Tapi kalau kita ni bahasa Arab pun, kan, kucak kacir, haru biru, kan,
Larak apa dia siut banyak. Quran pun tak lepas, hadis pun tak lepas. Kita kata kita tak nak ikut mazhab. Kan bukanlah kita ikut mazhab ni maknanya kita mampu tertulis. Bukan, kita ada hujah dia, tengoklah hujah dia, belajarlah ikut kemampuan kita lah. Tapi nak sebut sini mazhabnya mazhab Syafi'i ini dari sudut syariat, dari sudut ibadah. Macam itu. Kalau tempat lain mungkin ada Maliki, mungkin ada Hambali, mungkin ada Hanafi. Jadi ini yang kita tak sebut. Ini adalah rujukan. Selain daripada itu, saya tak confirm lah. Kalau kata tak confirm lah. Dia boleh jadi mujassimah, orang yang menjasadkan Allah. Nanti kita tengok nanti 72 golongan ni, kita tengok ni. Ni baru mukadimah ni hari ni, malam ni mukadimah. Baik, dalam akhlak pula, dalam kebersihan hati, akhlak, mazhab yang ada di sini ialah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antaranya lah aliran Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi antara ulama-ulama besar Sufi. Al-Qusairi, Al-Ghazali, Asy-Sya'rani dan ulama-ulama muktabar yang seumpamanya ada lagi lah. Jadi nak sebut kat sini, inilah rujukan kita dalam akhlak, dalam sunnah. Bukan rujukan kita imam-imam mazhab-mazhab yang kita tak tahu daripada mana, baru dapat PhD, belajar satu topik, dia dah jadi imam dah. Dia dah jadi imam dah, baru dapat belajar hadis dia. Topik dia punya PhD dalam hadis. Bukan hafal hadis pun. Semua duduk dalam Google dia je, dalam dia punya telefon je. Masa nak ceramah, dia hafal lah. Jadi orang nampak macam ni hafal semua hadis. Padahal dia hafal hadis, yang nak ceramah, dia hafal lah, dia prepare sebelum tu. Bukan dia hafal hadis semua hadis sampai puluh ribu, ratus ribu hadis. Macam mana ulama-ulama yang sebelum kita. Imam Asy-Syafi'i contohnya. Jadi kita tengok hari ni kan bagaimana keadaan orang-orang ni rasa besar diri dia ada PhD. Padahal PhD dia tu tajuknya pun simple dia. Cuba tengok dia punya thesis dia apa tajuk. Kita tengok thesis tajuk apa. Thesis tajuk simple, tapi dia bercakap seolah dia tahu semua benda. Dan tak apalah kalau dia tahu benda yang dia tahu, dia salahkan orang pula, bid'ahkan orang pula, kafirkan orang pula, lagilah teruk. Baik, alhamdulillah malam ni kita dah sampai pada penghujungnya. InsyaAllah kalau ada kesempatan besok kita akan sambung 72 puak yang sesat. 72 puak yang sesat akidahnya mengikut mazhab mazhab apa? Mazhab Abu Hasan al-Sy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi saya nak ikut Ibn Taymiyah. Boleh ke saya nak ikut Ibn Taymiyah? Ikutlah, ikutlah. Tapi jangan sesatkan orang. Saya nak ikut imam ni ataupun ustaz ni, saya nak ikut ustaz ni. Ustaz R, Dr. R, Dr. M, saya nak ikut. Tak apa, ikutlah, tapi jangan sesatkan orang. Jangan sesatkan orang. Simpanlah. Jaga maslahah umat bersatu. Kita bersatu dulu, baru kita betulkan. Semua orang nak pakai ikut kita ni betul sangat ke? Tanya dalam hati kita ni, kita betul sangat ke? Kita dah bersih ke hati kita ni? Kalau hati kita bersih, mesti tawaduk. Mesti akhlak kita hebat. Ini akhlak kita cakap pun masih merapu. Tapi kita nak sebut dekat sini, jangan kita sesatkan orang, bid'ahkan orang. Kita jaga diri kita dulu. Jaga kesatuan umat dulu. Jangan gaduh lagi. Saya bukan nak tegur siapa-siapa. Saya tak tegur siapa-siapa pun. Saya cuma nak cakap hari ini, sama-sama kita jaga diri kita. Saya pun banyak kelemahan. Banyak sangat kelemahan. Mereka lagi hebat lah nak sebut sini. Tapi kita cubalah jaga diri kita sama-sama. Lepas tu insya-Allah kita bersatu, bina kekuatan, kalahkan puak-puak Zionis ni. Kalahkan puak-puak tentera Dajjal ni. Kalau kita tak sama pun, kan? Kalahkan dulu dia orang ni. Dia orang nak potong kepala kita ni. Baik, insya-Allah kalau Allah izin kita akan bincang pula 70 puak yang sesat akidahnya. Sesat akidahnya, dan kemudian kita akan bincang kalau sempat insya-Allah kita akan bincang pula puak-puak yang sesat amalannya.
Dia ada orang yang sesat akidah, ada yang sesat dari sudut ilmu, kefahaman, pegangan, akidah. Ada yang sesat dari sudut amalan, amalan sesat. Ada yang sesat dari sudut dia punya penghayatan, rawatan dia buat rawatan sesat. Kita kena betulkan semua. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kefahaman yang sebenar, insya-Allah. Insya-Allah. Dia orang pun geng Zionis siap tubuhkan apa tu? Kita jangan tuduhlah siapa-siapa. Kan? Kita cuba baik sangka dan kemudian kita cuba tenangkan diri kita supaya boleh berlapang dada. Kalau dia sesat, sungguh-sungguh sesat, kita doakan supaya mereka itu dapat hidayah dan kita berusaha dakwah pada mereka dengan cara yang terbaik. Jangan kita bergaduh. Kalau orang-orang yang nampak alim ni, nampak berilmu ni, doktor-doktor, PhD ni bergaduh sama sendiri, nanti umat akan keliru. Kalau orang alim-alim ni bergaduh, maka umat akan keliru. Akhirnya umat tinggalkan dakwah, tinggalkan Islam, lagi bahaya. So kita kena bersama-sama, berlapang dada, merendah diri. Jangan berdebat-debat dah, tak apalah. Berdebat dalaman tak apalah. Berdebat sama-sama kita dalam-dalam, tak payah cakap kat orang tu, tak apalah. Untuk cari mencari kebenaran, tak apalah. Untuk mencari yang lebih baik, tak apa. Tapi jangan kita berdebat di halayak ramai. Umat akan keliru. Bila umat keliru, kita berdosa. Kita mendatangkan fitnah kepada ummah yang hari ini jauh daripada ilmu. Dah lah ulama-ulama yang soleh nak habis dah. Seorang-seorang Allah ambil. Syekh-syekh yang kabir. Ulama-ulama yang besar. Seorang-seorang Allah ambil. Nyawa mereka tu tinggalkan umat hari ini. Kita pula yang tinggal-tinggal ni bergaduh pula sama kita. Jadi kita pun terikut dengan arus jahiliyah. Jangan macam itu, insya-Allah. Mudah-mudahan, saya minta maaf kalau apa yang saya cakap ni terlebih ke, terkasar ke, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada segala mereka yang mendengar pada malam ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai sebahagian daripada mereka yang mendapat hidayah di akhir zaman, insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi alqulub qad tammat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ya Allah ala tariqud da'wah wa tariqut tarbiyah wa tariqul jihad fi sabilillah la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.